Khairul Aming dedah tidak memiliki rumah, hanya ada satu pinjaman bank. Pendapat saya? Pendapat saya suka hati dia lah. Kan? Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubir, Doktor Kewangan Anda. So, dalam video kali ini saya nak ulas satu topik yang bagi saya sangat hangat. Selalu juga keluar di TikTok saya ataupun di IG saya. Topik tentang seorang individu yang bernama Khairul Aming. Siapa sini yang kenal Khairul Aming? Cuba anda komen dekat bawah. Siapakah Khairul Aming? So, some of you mungkin akan cakap pempengaruh, influencer, chef, orang kaya, sambal nyet dan sebagainya. And in fact, baru-baru ini pun Khairul Aming, tak silap saya, bukan tak silap lah, memang menang People's Choice Creator of the Year di TikTok Awards tahun 2023. So yes, and beliau menjadi sumber inspirasi kebanyakan rakyat Malaysia, terutamanya golongan orang-orang muda. Sebab beliau masih lagi muda tapi sangat-sangat berjaya. Dalam video kali ini saya just nak ulas satu kenyataan yang dibuat oleh Khairul Aming di dalam TikTok Live, tak silap saya, betul kan? TikTok Live, iaitu Khairul Aming dedah tidak memiliki rumah, hanya ada satu pinjaman bank. Iaitu apa? Kereta Beza. So, ada beberapa perkara yang saya nak ulas. First thing first is in terms of beliau tidak ada loan. And loan yang beliau ada hanyalah kereta Beza sahaja. Walaupun seseorang individu tu sangat-sangat berjaya, jualan sambal nyet beliau pun mencapai jutaan ringgit, puluhan juta, bukannya juta-juta, 1, 2, 3 juta, ini puluhan juta. Tetapi hanya ada satu loan sahaja, iaitu loan kereta Beza. Yang loan kereta Beza ni tak adalah mahal mana pun. Pendapat saya? Pendapat saya suka hati dia lah. Kan? Like seriously, kan? Kadang-kadang kalau bagi saya, kita lihat individu tersebut, like macam Khairul Aming, he is a very successful businessman. Kita lihat beliau ada kilang, beliau ada follower yang sangat-sangat ramai di social media beliau. Dan bukan itu sahaja, beliau pun banyak berkongsi tentang tips bagaimana nak menjadi seorang creator yang berjaya dan bagaimana nak memulakan bisnes dan sebagainya. So, he is a very successful person. So, kalau beliau pilih untuk tidak membeli rumah, suka hati lah. Bagi saya tidak ada masalah. Tapi masalahnya, kalau anda cuba nak membandingkan diri anda, keadaan anda, situasi anda dengan beliau. So, rata-rata bila saya baca komen-komen ini, kadang-kadang komen-komen yang saya baca ni daripada netizen, and sometimes mereka ni mungkin tak ada bisnes. Mungkin kerja pun tak tentu. Tidak ada kerja tetap. So, kita nak cakap, kalau beliau yang berjaya tidak ada rumah, maksudnya kita yang tak berjaya ni jangan beli rumah. Bagi saya, itu adalah statement yang salah. Kenapa saya cakap statement yang salah? Dia bergantung kepada perancangan anda masing-masing. So, kalau anda tanya saya sendiri, kalau saya baru nak memulakan kehidupan saya, let's say lah, saya pilih untuk tak nak beli rumah. Gaji saya mungkin 2,500. Saya pilih untuk tak nak beli rumah sebab selagi saya belum jadi jutawan, saya takkan beli rumah. Kalau memang plan saya nak jadi jutawan dengan mungkin mengusahakan bisnes saya sendiri, then boleh. Tak ada masalah anda tak nak beli rumah lagi. Sebab bila anda beli rumah, anda akan ada komitmen. So, bila anda nak buat bisnes ini, bisnes tak tentu. Bisnes, the nature of business itu, anda boleh untung banyak dalam satu tempoh masa dan anda boleh rugi banyak dalam satu tempoh masa. So, dia tak menentu dan persaingan dalam bisnes ni sangat-sangat tinggi. So, siapa-siapa saja boleh meniru bisnes model anda, akan mengeluarkan barang ataupun produk yang lebih bagus daripada anda, dan ketika itu bisnes anda akan drop. Sebab saya yakin kalau Khairul Aming nak beli rumah cash sekalipun tak ada masalah. Kan? Kalau let's say nak beli rumah apartmen 200,000, kalau sale syarikat puluhan juta setahun
setakat 200,000. Boleh je beli bila-bila masa. Tapi adakah anda berada pada tahap yang sama? Kalau anda berada pada tahap yang sama, then tak ada masalah. Tapi kebanyakan masyarakat kita yang bekerja makan gaji, yang gajinya mungkin cukup-cukup makan setiap bulan. Kalau anda nak membeli rumah sebagai salah satu tempat untuk anda berlindung, sebagai salah satu tempat perlindungan untuk diri anda dan keluarga anda, maka kenalah, kan? Maksudnya belilah rumah di bawah kemampuan anda. Dan kalau anda ada ilmu yang lebih bagus, anda beli rumah-rumah yang berpotensi untuk memberi keuntungan kepada anda di kemudian hari, sama ada dari segi menyewakan rumah tersebut ataupun menjual rumah tersebut pada harga yang lebih tinggi. So itu yang pertama, tentang loan. Yang kedua, kita pun kena lihat dari segi aset yang beliau ada. So Khairul Aming aset dia banyak. Aset dia kilang-kilangnya mesin yang mengeluarkan sambal-sambal beliau tersebut. Setiap sambal itu berapa ringgit? So itu adalah mesin ATM beliau, di mana tekan butang, dia produce sambal tu bagi dia duit, kan? Itu anda tak nampak. So kalau anda kita nak beli rumah, tapi anda nak beli satu mesin yang boleh mengeluarkan barang-barang produk-produk yang orang ramai nak, wow, go ahead. Saya pun akan membeli aset-aset tersebut. Tapi tak ramai orang yang ada ilham ataupun ilmu bagaimana nak mengeluarkan produk-produk yang ramai orang nak. Dan bukan saja nak mengeluarkan produk tersebut, tetapi nak memasarkan produk tersebut kepada jutaan rakyat-rakyat yang ada, sama ada di Malaysia ataupun di luar negara. Satu benda yang saya suka tentang Khairul Aming ini, iaitu beliau melabur duit hasil beliau ini membeli aset-aset yang boleh menjana pendapatan bukan saja untuk beliau tetapi untuk pekerja-pekerja beliau yang ramai itu. So bagi saya itu adalah tindakan yang lebih bijak kerana boleh memberi keuntungan yang lebih kalau nak dibandingkan dengan kita melabur dalam pelaburan hartanah. Saya lihat pelaburan hartanah ni pelaburan yang berjangka masa panjang. Sikit tapi panjang, tapi stabil sebab kita ada rumah. Tapi kalau kita ada rumah, beliau ada kilang. So kilang itu pun bagi saya merupakan satu aset hartanah. Dan kenapa beliau melabur kepada mesin ini pun tujuannya adalah untuk automatekan pengeluaran sambal tersebut supaya rasanya lebih konsisten, kurangnya human error, sebab human error pun cost kepada syarikat. Dan yang ketiga, boleh scale up, boleh di scale supaya dia boleh cover ataupun cater lebih ramai customer ataupun klien-klien beliau. Akhir kata daripada saya, dari segi rumah ini, kan, anda kena tahu satu hakikat. Bila kita cakap tentang soal hartanah, rumah setiap tahun akan naik. So kalau anda nak beli rumah, dan ini pun saya tujukan kepada Khairul Aming juga, kan, kalau kita nak beli rumah ini, setiap tahun akan naik disebabkan oleh beberapa faktor yang saya dah pernah kongsikan secara mendalam sebelum ini. Anda boleh type saja Dr. Adam Zubir, pelaburan hartanah, harga makin naik. 3 benda yang saya dah kongsikan. Yang pertama, tanah makin lama makin sedikit. So disebabkan itu harga tanah makin lama makin naik. Faktor yang kedua, kos binaan makin lama makin naik. Kos binaan ni apa? Pasir, batu, simen, papan, kayu, kaca. Semua ni makin lama makin naik. Tengok, takkan turunnya. Kos binaan akan naik. Dan ketiga, kos buruh. Kos buruh pun naik. Tengok gaji minima. Bandingkan dengan 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas, dengan sekarang ni. Sekarang ni gaji minima 1,500. So anda ingat buruh-buruh kasar yang nak bina rumah anda tu, gaji mereka makin lama makin turun? Tidak, makin lama makin naik. Dan faktor yang keempat lah, saya bagi bonus. Populasi di Malaysia ini makin lama makin bertambah. Makin lama makin bertambah, orang makin lama hidup makin lama. So disebabkan oleh 4 faktor-faktor ini, harga rumah makin lama makin naik. So kalau anda ada peluang untuk dapatkan harga hartanah yang memenuhi kriteria, jangan main beli rumah je, memenuhi kriteria pelaburan hartanah yang bagus yang saya pernah kongsikan. 7 kriteria membeli hartanah yang bagus. So kalau dia memenuhi ketujuh-tujuh elemen itu, 7 faktor ini, so bagi saya, anda tambahkan ilmu dan melaburlah segera. Kalau anda tunggu lagi 3 tahun, lagi 5 tahun, lagi 10 tahun, harga rumah tersebut akan naik. Dan mungkin gaji anda tak boleh nak catch up dengan kenaikan harga rumah tersebut.
At the end of the day, berbalik kepada ilmu anda sendiri. Anda ada ilmu, anda belajar, anda ada mentor, insya-Allah anda akan kurangkan risiko membeli hartanah yang salah yang akan membuatkan anda merana sepanjang zaman. So itu pendapat peribadi saya. Anda pula bagaimana? Komen di bawah. Itu saja daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubair, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, credit card, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang sahaja pergi ke YouTube, type saja nama saya Dr. Adam Zubair, diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam Sikris, type Sikris dan video saya akan ada. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.